KPM. Didik TV KPM. Robot ni Mira nak guna, Mira nak selamatkan hutan daripada terbakar. Lah, apa sangkut-sangkut macam ni robot ni? Lah rosak dah ni robot ni. Macam mana nak bawa masuk pertandingan kalau rosak macam ni? Assalamualaikum Mira. Waalaikumsalam Cikgu Kamarul. Mira buat apa ni? Ni saya tengah cuba guna robot ni tapi tengok tak bergerak pun cikgu dari tadi. Salah ni Mira. Robot ini perlu diprogramkan terlebih dahulu. Lah, ya ke cikgu? Lagipun robot yang Mira buat ni tak sesuai dengan track yang kita gunakan pada hari ini. Lah, patutlah dari tadi robot tu tak bergerak-gerak cikgu. Ya Mira. Kalau macam tu cikgu, kita saksikan terlebih dahulu profil guru. Jom cikgu, kita cari robot lain. Jom. Sejahtera semua, anda sedang menonton pertandingan robotik kebangsaan bersama saya Syamira Nazir dan juga Cikgu Kamarul, di mana pada hari ini kita punya topik ialah ONRC kategori Regular Widow dengan temanya Forest Fire Rescue. Ya betul. Selamat Mira. bertemu Cikgu Kamarul. Bertemu kita kembali. Mira, apa khabar? Saya baik dan sihat. Cikgu bagaimana? Alhamdulillah baik Mira. Okey. Sebabkan kita duduk baik cikgu, kita jaga SOP kita. Jadi saya persilakan cikgu untuk santai tangan terlebih dahulu. Baik. Baik. Dan saya pula. Okey, cikgu. Hari ni kan cikgu, kita punya topik lebih menarik kerana kita betul-betul nak main dengan robot ni cikgu. Ya betul. Tapi sebelum tu saya tertanya-tanyalah dengan cikgu, Ya. apa tu sebenarnya widow? Sebelum kita pergi kepada Widu, sebelum kita main robot, saya ingin mengingatkan kembali kepada Mira dan murid-murid di luar sana. Kalau Mira masih ingat, kita ada 6 aspirasi yang kita ingin murid-murid di luar sana capai, betul? Ya, betul cikgu. Salah satu aspirasi yang kita ingin capai adalah kebolehan dui bahasa. Ya, betul. Jadi, untuk kategori hari ini, kita akan menggunakan terma bahasa Inggeris untuk menerangkan tentang track dan lita ini. Mira tahu sebabnya kenapa? Supaya apabila kita faham ataupun kita boleh bertutur dengan bahasa Inggeris, senanglah cikgu kita nak bawa kita punya robot ni ke peringkat antarabangsa. Betul. Tambahan pula, lita ini dicipta oleh Komiti World Robot Olympiad yang digunakan oleh murid-murid di luar sana daripada seluruh dunia. Wah, macam tu cikgu. Kita akan menggunakan terma bahasa Inggeris seperti parking area, water depot area, safe area dan sebagainya. Baik. Objek-objek yang digunakan pun menggunakan terma bahasa Inggeris. Okey cikgu. Bagaimana pula dengan widow tu cikgu? Robot widow tu. Robot widow itu sendiri terdiri daripada komponen yang sangat mudah dan sangat menarik kerana kategori widow adalah ditujukan kepada pelajar tahap 1 yang berumur 7 hingga 9 tahun. Jika kita melihat di lita ini, dia didatangkan dengan tema. Sebagai contoh, Mira tahu apa tema kita pada tahun ini? Saya tahu cikgu. Saya cuba cikgu ya. Kalau Silakan. salah minta cikgu betulkan. Tema kita ialah Forest Fire Rescue. Betul. Baik. Jadi, apabila kita sudah ada satu tema dan temanya akan berubah setiap tahun akan berubah ya Mira ya. Jadi apabila tema yang kita ada tahun ini sebagai contoh Forest Fire Rescue, setiap misi yang ada di atas lita adalah berkaitan dengan Forest Fire Rescue. Sebagai contoh, kita boleh lihat di sini kita ada kebakaran hutan, forest fire. Kita ada pokok yang telah pun terbakar. Kita ada orang yang kita perlu selamatkan dan kita ada tempat untuk kita mengambil air untuk memadamkan api. Itulah seberingkas penerangan tentang kategori widow, regular widow. Cikgu, saya ingin bertanya bagaimana pula dengan masa? Kalau nak buat misi ni mesti ada masa. Betul. Berapa banyak masa yang diambil ni cikgu? Para peserta diberikan 2 minit sahaja untuk menyelesaikan sebanyak mungkin misi. 2 minit, 2 cikgu? minit saja Mira. Sempat ke saya nak buat 2 minit Mira ni, rasa cikgu? Mira boleh buat? Saya rasa saya
saya boleh buat cikgu, tapi kan cikgu saya nak tanya juga kepada cikgu, bagaimana pula daripada segi pemakahan? Maksudnya kalau saya dapat selesai dengan cepat, saya dapat makan lagi banyak ke cikgu? Ya, lagi banyak misi yang Mira berjaya selesaikan, lagi banyaklah makan Mira. Lagi besarlah peluang Mira nak menangi kategori ini. Wah, menarik. Macam ni kan cikgu, saya kena fikir dulu mana saya nak selamatkan mangsa-mangsa ni dan juga saya nak selamatkan dengan banyak, dengan ramai supaya markah saya lebih tinggi. Betul, tepat sekali Mira. Okey, kalau macam tu cikgu, kita nak panaskan enjin robot kita. Okay, saya cuba cikgu. Silakan. Saya cuba, tapi saya testing dulu cikgu. Ya. Okey. Vroom, 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 vroom. Lain macam bunyi robot kita cikgu, vroom pula. Teruskan Mira. Okey, saya cuba cikgu. 1, 2, 3. Kita tengok bagaimana. Wow. Stop. Ya, nampaknya Mira berjaya menyelesaikan satu misi. Itu saya ambil pokok yang terbakar cikgu ya? Mira baru saja menyelamatkan satu orang daripada kebakaran hutan. Oh, macam tu. Okey. Kalau macam tu cikgu, saya nak pergi kawasan air pula. Kita nak padam kebakaran ini. Jadi kita berhenti berehat seketika. Kita kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Cikgu, tolong saya cikgu. Nak tolong macam mana cikgu? Okey. Cepat ambil air. Baik. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terbakar! Tolong cikgu! Hutan terbakar cikgu! Tolong! Kenapa Mira ni? Cikgu, hutan dah terbakar cikgu! Tenang Mira, kita kan ada robot Widu, kita nak selamatkan kebakaran hutan ni Mira. Betul juga cikgu Kamarul. Itu nak sebaik kita ada robot Widu. Cikgu, robot Widu ni apa yang cikgu nak ceritakan tentang dia punya simple solution cikgu? Sebelum kita pergi kepada Lita, kita berkenalan dulu dengan set Widu 2.0. Set ini didatangkan dengan satu hub. Hub ni macam kita punya otak. Didatangkan dengan 2 slot, motor dan binaannya menggunakan binaan Lego. Macam tu. Kita biasanya akan menggunakan 2 motor lah untuk menggerakkan robot ini. 2 motor cikgu? Kenapa kena guna 2 motor cikgu? Kalau guna satu motor, macam mana robot nak berpusing, Mira? Betul juga kan cikgu. Sebab itulah. Ya. Jadi kita akan berkenalan dengan lebih rapat tentang Lita kita. Sebagaimana kita tahu, ada 4 ataupun 5 kawasan yang kita perlu bagi perhatian. Baik, cikgu. Di mana kita ada kawasan safe area dan kita ada kawasan parking dan kita ada kawasan water depot area. Water depot area ada 2, safe area pun ada 2. Sebelum tu kita ada juga replan area. Okey. Apakah maksud kawasan-kawasan ni, Mira? Kita kena kenal objek-objek misi yang kita kena lakukan dalam kategori ini. Baik, yang pertamanya kita ada people. Ini adalah people, iaitu orang yang kita perlu selamatkan daripada kebakaran ni, Mira. Kalau Mira tengok, kita ada berapa orang dalam Lita ni? Kita ada 1, 2, 3, 4. Ya, betul. Di mana setiap orang ini membawa markah sebanyak 10 markah. Jadi kita ada 40 markah. Jadi kalau Mira berjaya dapat selamatkan 4 orang, Mira dapat 40 markah cikgu. Selain daripada orang, kita ada juga di water depot area, kita ada juga air. Di mana air ini bertujuan untuk memadamkan kebakaran hutan ni. Jadi kita kena menggerakkan robot kita untuk menolak air ke kawasan kebakaran. Okey, di mana? Di sini, Mira. Kita kena mengalihkan air ini daripada sini ke kawasan zon di sini untuk memadamkan kebakaran. Okey, setiap satunya bernilai 5. Kalau Mira berjaya ambil 2, markahnya akan naik 5, 10, 15, 20 dan keseluruhannya jika Mira berjaya membawa 4 baldi air ke zon ni, Mira akan berjaya mendapat 50 markah. 50? Ya. Banyak lagi rupanya cikgu. 50? Ya, Okey. Mira.
Seterusnya, apa lagi objek yang Mira nampak di dalam peta ini, Mira? Saya nampakkan cikgu, saya nampak pokok yang dah terbakar lah cikgu. Untuk pengetahuan Mira, pokok yang terbakar itu hanya sebagai halangan kita. Okey, sebab antara misi penting kita adalah untuk memastikan kita berjaya menanam semula anak-anak pokok di tempat yang khusus. Mira rasa kat mana? Di mana tempat kita perlu menanam semula anak-anak pokok ni, Mira? Sudah semestinya di kawasan repair area cikgu. Ya, kenapa kita perlu menanam semula pokok, Mira? Supaya hutan kita kekal hijau. Ya, sebab kebanyakan hutan kita telah pun terbakar, Mira, kebakaran tadi. Jadi kita perlu menanam semula sebanyak mungkin pokok untuk memastikan kehijauan alam sekitar kita, Mira. Ya, macam tu rupanya. Jadi keseluruhannya, jika Mira berjaya menyelesaikan kesemua misi dalam tempoh 2 minit, Mira akan berjaya menerima markah 140 markah, Mira. 140 markah rupanya. Lagi banyak markah itu. Menarik cikgu. Saya tak sabar nak selesaikan misi ni kerana saya pun nak dapatkan 140 markah tu cikgu. Tetapi jaga-jaga, kita tidak dibenarkan menyentuh robot selain daripada kawasan safe area atau water depot. Kita akan dikenakan penalti dan markah kita akan ditolak sebanyak 1 markah. Okey cikgu, cikgu dah selesai bahagian pemarkahan cikgu. Cikgu ingat tak cikgu, minggu depan kan kita ada pertandingan robotik cikgu. Sebab itulah kita perlu merangka strategi, Mira. Mira dah bersedia ke untuk pertandingan minggu depan? Cikgu, Mira kot. Mestilah saya dah bersedia. Kalau macam tu saya nak uji, Mira. Bagaimana kita nak hubungkan robot Widu kita dengan kita punya tablet ataupun peranti kita? Susah pula soalan cikgu tu. Alamak, macam mana ya cikgu? Kita perlu hubungkan dia melalui teknologi Bluetooth. Oh, macam tu rupanya cikgu. Okey. Jadi pada hari ini, kita akan memahami macam mana kita nak kawal robot Widu dan macam mana kita nak merangka strategi. Sebagaimana yang kita tahu, di tab kita ada beberapa butang yang boleh menunjukkan kita boleh kawal robot untuk ke depan, ke belakang, ke kiri, dan ke kanan. Dan untuk berhenti juga, Mira. Okay, Mira dah bersedia? Saya dah bersedia, cikgu. Okay, jadi mari kita sama-sama rangka strategi, Mira, untuk bagaimana kita nak menyelesaikan sebanyak mungkin misi dalam tempoh bawah 2 minit. Boleh, Mira? Boleh, cikgu. Okey, baik. Kita berada di safe area dan di dalam safe area ni kita ada 2 yang plant ataupun pokok yang kita perlu tanam di plant area. Okey. Dan robot Widu kita sudah pun berada di zon ini. Jadi strategi kita adalah kita bawa dulu ke 2 pokok dan kita tanam terus di plant area. Baik. Dan kita pusing semula ke safe area. Kenapa kita kena pusing semula, Mira? Kenapa cikgu? Sebab kita tidak boleh memegang robot selain di luar kawasan safe area ataupun di luar kawasan water depot. Oh, itu rupanya. Jadi setelah robot selamat masuk ke safe area, barulah kita boleh pusingkan dan kita halakan robot kita ke arah tuju yang kita nak bawa. Baik. Okey. Macam tu kita cuba dulu, cikgu. Okey. Selepas itu, Mira, strategi kita adalah kita terus selamatkan 2 orang dalam masa yang sama, Mira. Kita boleh selamatkan 2 orang, di mana kita boleh selamatkan orang yang pertama di sini dan seterusnya orang yang kedua di sana dan kita bawa dia, kita selamatkan dia pergi ke safe area di sana. Boleh, cikgu. Boleh kita cuba, Mira? Boleh, cikgu. Ini adalah misi kita. Saya akan praktis. Sebelum tu, kita mempunyai masa 2 minit, Mira, dan kita menggunakan timer rasmi oleh Pertandingan Robotik Kebangsaan dan ianya boleh diakses di laman web rasmi dan kita boleh memilih jangka masa mana untuk kategori mana yang kita inginkan masanya. Oh, baik. Boleh, cikgu. Kalau macam tu saya tekan timer dulu, cikgu, ya? Ya. Okey, saya tekan. Cikgu bersedia di situ. Saya pun dah bersedia di sini. Baik. 1, 2, 3. Okey. Ke depan, Mira. Kita ke depan. Okey. Berhenti, Mira. Baik. Stop. Okey, pusing balik, Mira. Kita pusing balik Kita ke belakang. masuk semula ke safe area. Baik. Okey. Oh. Okey, kemudian kita pusing balik. Boleh? Okey, dan kita ke belakang. Macam mana ni, cikgu? Okey. Kembali semula ke safe area, Mira. Baik. Okey. Kita ke depan. Kembali ke sini. Ya, betul, Mira. Stop. Okey, baik. Sekarang saya dibenarkan untuk menyentuh robot sebab robot telah berjaya masuk ke safe area. Baik, sekarang kita akan bergerak jauh, ya. Kita akan masuk ke safe area di sebelah sana dan
sepanjang jalan kita akan cuba selamatkan 2 orang, Mira. Kita cuba ya. Baik, cikgu. Baik, saya akan susun supaya robot ni betul-betul lurus. Jadi Mira tak perlu membelok, hanya Okey. perlu terus saja sehingga masuk ke safe area di sebelah sana. Okey, Mira? Boleh, cikgu. Okey. Okey, siap sedia. Kita kena teliti betul-betul ni, cikgu. Okey. Alright. Okey, Mira boleh mula. 1, 2, 3. Ayo kita ke depan. Okey, jangan langgar. Oh, dah terlanggar sikit, cikgu. Kita ke belakang sikit, cikgu. Cikgu, macam mana ni, cikgu? Tak apa, Mira, teruskan. Teruskan saja. Teruskan. Jangan mengalah. Ini kan latihan kita. Teruskan, Mira. Okey. Okey. Baik. Mira boleh masukkan robot ke safe area di sebelah sana. Okey. Saya rasakan, cikgu, tak selamat mangsa ni macam ni kalau saya yang buat ni, cikgu. Kan, cikgu? Okey. Masa macam mana? Masa ada masa. Masih ada masa. Masih ada masa. Kita ke belakang. Oh, Okey. cikgu. Masa dah hampir tamat, Mira cuba masukkan robot di dalam parking area. Oh, kita kena ke depan balik. Kita akan dapat 10 mata, 10 markah jika robot berjaya diletakkan di parking area sebelum masa tamat. 5 saat, Mira. Okey, Undur boleh, ke cikgu? belakang. Okey, undur. 1, 2. Ke depan. Oh, nampaknya Mira tak berjaya meletakkan robot di parking Nampaknya, area. cikgu. Tapi tak apa. Masa tak menyebelahi kita lah, cikgu. Ini latihan kita supaya kita boleh buat penambahbaikan di sesi-sesi Baiklah. seterusnya, Mira. Kalau macam tu, saya serahkan kepada yang lebih pakar. Silakan, cikgu, untuk bantu saya, cikgu. Okey, nampak gayanya kita telah membuat berjaya melepasi 2 minit. Dan cuba kita kira markah. Baik. Cuba Mira kira markah kita berapa sekarang ni? Berapa banyak misi yang kita berjaya laksanakan? Kita berjaya untuk menanam pokok, cikgu. Jadi, markah kita, Berapa markah diberikan untuk satu pokok, Mira? satu pokok diberi markah sebanyak 10. Betul, cikgu? Betul. Jadi Mira berjaya menanam 2 pokok dan berjaya letakkan diri plant area. Jadi Mira mendapat 20 markah. markah, cikgu. Wah. Kira okeylah, cikgu. Okeylah. Baik, cikgu. Sekarang, cikgu, kita nak berhenti berehat seketika. Saya nak serahkan kepada cikgu untuk panaskan enjin robot cikgu. Kita berhenti berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Kembali kita di pertandingan robotik kebangsaan NRC bersama dengan Mira dan juga Cikgu Kamarul. Cikgu, kita dah berada di segmen yang terakhir dah, Cikgu. Di segmen terakhir ni, Cikgu, kita dah kenal semua daripada segi masa bagaimana, daripada segi permainan dalam litar ini bagaimana, Cikgu. Saya ingin bertanya pula kepada Cikgu, bagaimana pula bagi proses pertandingan? Mesti ada proses kalau kita nak masuk bertanding ni. Betul sekali, Mira. Untuk kategori regular WeDo untuk pertandingan robotik kebangsaan, para peserta akan mengambil giliran dan diberi masa selama 2 jam untuk memasang robot masing-masing. Baik. Dan 2 jam ini juga untuk mengambil giliran untuk menguji robot di litar. Oh, macam tu. Betul. Dan murid akan dinilai oleh hakim sebanyak 2 kali untuk memastikan kesahihan markah yang diterima. Tapi itu untuk pertandingan secara fizikal, Mira. Betul. Kita kan masih di pandemik COVID-19. Jadi saya nak uji Mira. Pertandingan minggu depan ni, macam mana kita nak laksanakan pertandingan semasa pandemik COVID-19 ni, Mira? Wah, sudah semestinya, Cikgu. Kalau kita dalam pandemik COVID-19 ni, mestilah kita proses pertandingan itu dijalankan di dalam talian, Cikgu. Tepat sekali, Mira. Caranya, saya cuba, Cikgu, ya. Caranya, kalau peserta seperti saya ini, saya akan merakam video yang berdurasi 2 minit di mana saya menggunakan robot saya dan juga litar. Pada masa yang sama, saya tunjukkan jam timer di sebelah untuk menunjukkan saya berjaya selesaikan misi saya. Betul
Betul tak cikgu macam tu? Tepat sekali Mira. Dan video yang telah siap dirakam perlu dihantar ke laman web rasmi NRC iaitu nrc.sasbadi.com. Wah, macam tu caranya. Tapi kan cikgu, tadi cikgu cakap kalau pertandingan secara fizikal akan ada hakim yang menilai daripada segi pengujian, pemasangan robot dan sebagainya. Tapi bagaimana pula kalau pertandingan itu di dalam talian? Macam saya lah kan, saya nak buat video. Adakah hakim yang akan nilai robot saya ni betul-betul sahih ke robot saya ni? Betul-betul elok ke, kukuh ke robot saya ni? Macam mana penilaian itu dijalankan, cikgu? Setiap projek akan dinilai oleh hakim yang dinanti oleh KPM dalam kalangan guru-guru yang berpengalaman dalam bidang robotik. Jadi mungkin video yang Mira hantar akan disemak, diperiksa oleh lebih daripada 2 orang juri untuk memastikan kesahihan markah pasukan Mira. Wah, macam tu rupa caranya. Ya. Tetap juga perlu ada hakim yang akan menilai dan memberi markah. Sudah semestinya Mira. Tidak mudahlah, bukanlah sekadar masuk, sekadar menghantar video, sudah lepas. Tidak seperti itu, cikgu. Ya, bukan. Okey, baik. Dan di depan ni, cikgu, tadi kita dah tengok, kalau menurut cikgu, robot yang saya nak bawa ke pertandingan minggu depan tu, cikgu rasa macam mana robot saya, cikgu? Kukuh ke, cikgu? Ya. Secara pengujiannya? Pada hari ini kita membuat rekaan robot Widu seperti ini, tetapi murid-murid di luar sana bebas untuk mereka rekaan robot Widu masing-masing yang bersesuaian dengan tema semasa. Jadi pada pendapat Mira, rekaan robot ni sesuai untuk pasukan Mira untuk menyelesaikan misi ini? Saya rasa sangat sesuai, cikgu, sebab saya tengok daripada reka bentuknya mudah untuk membawa masa keluar ataupun untuk kita membawa pokok ke kawasannya. Dengan adanya 2 motor memudahkan urusan robot untuk membelok ke kiri dan ke kanan juga Mira. Okey, baik. Baik, maksudnya cikgu, robot ni pun ada bentuk yang berbeza lah bergantung kepada tema. Ya, setiap pasukan bebas untuk mereka robot Widu masing-masing yang mereka suka, yang mungkin akan lebih efektif untuk menyelesaikan misi-misi sesebuah pertandingan, sesebuah tema itu Mira. Baik. Cikgu, saya ingin bertanya lah kepada cikgu sebab cikgu banyak pengalaman kan cikgu. Ada tak pengalaman-pengalaman manis cikgu dalam pertandingan dalam kategori Widu ini, robot yang murid hasilkan sendiri yang macam di luar kotak, macam wow, sangat berinovasi lah robot ni, ada tak? Seperti mana rupanya ke? Pengalaman saya untuk kategori Widu adalah kategori Widu adalah satu kategori yang sangat unik sebab ianya disertai oleh adik-adik kita yang berada di sekolah rendah di tahap 1 Mira, yang berumur 7 hingga 9 tahun. Jadi melihat dengan kebolehan mereka, mereka cipta robot yang boleh menyelesaikan misi selama kurang daripada 2 minit. Adalah satu perkara yang amat mengagumkan sebenarnya. Dan saya kira kan cikgu, imajinasi mereka juga pastinya lebih tinggi dan juga lebih kreatif. Ya, cikgu. betul. Baik, terima kasih banyak-banyak Cikgu Kamarul atas perkongsian ilmu pada hari ini. Terima kasih juga kepada anda semua yang menonton kami sehingga ke penghujungnya. Kita jumpa lagi di lain waktu. Bye. Assalamualaikum.